tentang takwa, yang mana kita duk bincang selalu pada pertemuan kita hari Jumaat. Takwa, takut tapi rindu. Takwa yang kita duk bincang sampai dah penghujung kitab dah habis dah, menceritakan kepada kita satu demi satu ciri-ciri untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Kerana takwa inilah sebaik-baik bekalan. Takwa inilah yang Tuhan suruh kita capai supaya kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم نبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, para tetamu Allah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada tengah hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan kemuliaan ini dapat kita bertemu dalam majlis ilmu. Sebelum kita mendengar khutbah Jumaat, kita dengar juga tazkirah Jumaat. Mudah-mudahan beri manfaat buat kita semua insya-Allah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya dengan beri peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Baik, itulah di antara tujuan Allah SWT menciptakan kepada kita telinga, ialah nak suruh kita dengar tazkirah. Itu di antara maqasid ataupun kita panggil objektif penciptaan telinga yang Allah SWT berikan kepada kita tiap-tiap orang. Alhamdulillah, kita tidak pekak, kita tidak tuli, kita dapat mendengar. Itu satu nikmat yang besar. Dan nikmat yang besar ini dikira kita bersyukur apabila kita menggunakan nikmat ini pada tujuan dia diciptakan. So, apa tujuan telinga diciptakan? Maka dalam kitab sebut, telinga diciptakan untuk mendengar kalam Allah. Itu nombor satu sekali. Nombor dua, dia buat telinga kat kita sebab dia nak suruh kita dengar kalam Rasulullah, sabda junjungan, hadis-hadis Nabi. Dan yang ketiga, tujuan dia buat telinga untuk kita, nak suruh kita dengar kalam nasihat, wasiat, iman, kata-kata hikmah daripada alim ulama, pada tabi'in, daripada sahabat-sahabat Nabi. Dengarlah kata Sayyidina Ali, dengarlah kata-kata Sayyidina Umar, dengarlah kata-kata Sayyidina Abu Bakar, dengarlah kata-kata Sayyidina Osman. Kerana kata-kata mereka juga mempunyai nilai ilmu yang dapat mengubah kita menjadi baik.
yang dapat menjadikan kita berubah, membuat pembaikan, pembetulan, panduan dan pedoman untuk kita. Jadi siapa yang menggunakan telinga pada tujuan dia diciptakan, iaitu yang pada 3 perkara yang kita sebut tadi, insya-Allah jadilah kita hamba yang bersyukur dengan nikmat telinga. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwa alladhi ansha'akum. Kata olehmu, wahai Muhammad, kepada umatmu, bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Dan dialah yang menjadikan telinga, pendengaran, penglihatan dan perasaan. Afidah tu perasaan, pikiran, pemikiran, perasaan. Qalilan ma tashkurun, sikit saja di kalangan kamu yang bersyukur, sikit saja yang kamu syukuri dengan nikmat besar itu, iaitu apa dia? Nikmat telinga dapat mendengar, nikmat mata dapat melihat, nikmat hati dapat merasa. Sikit orang bersyukur dengan nikmat-nikmat itu, kata Allah. Pasal apa sikit orang yang bersyukur dengan nikmat tersebut? Kerana ramai yang guna nikmat tersebut pada yang sia-sia, pada yang rugikan kita berdosa dan sebagainya. Mata guna buat dosa, telinga guna buat dosa, tak guna untuk buat pahala, rugi. Sebab tu ramai orang mengkufuri nikmat dengar, nikmat lihat, nikmat rasa. Dia guna, salah guna, silap guna, pergi guna pada tempat yang lain, pergi guna pada perkara-perkara yang lain. Dia tidak guna pada yang Ustaz sebut tadi tu, dengar kalam Tuhan, mengaji, huraian, tafsir, tadabbur. Tak dengar, tak guna. Pergi guna dengar lagu, mendengar yang sia-sia. Jadi tu juga maksudnya qalilan ma tashkurun. Baik. Maka pada tengah hari ini insya-Allah kita dengar kalam Allah tadi, firman surah Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. So di antara caranya supaya kita jadi orang yang bersyukur, tidak kufur dengan nikmat-nikmat besar itu, dengan mudahnya kita boleh kempen manusia, iaitu kalau kita nak jadi hamba bersyukur dengan nikmat telinga, nikmat mata dan nikmat perasaan ini, maka kita hadir satu hari, satu majlis ilmu sekurang-kurangnya. Apabila kita boleh attend satu hari, satu majlis ilmu, insya-Allah kita boleh dengar kalam Allah. InsyaAllah kita boleh dengar huraian tafsir ayat-ayat Allah. InsyaAllah bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar kalam sahabat, kalam Rasul. Dengan demikian, hidup hati kita, tidak mati hati kita. Bismillah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengungkit nikmat-nikmat itu kepada kita semua. Dia sebut dia ciptakan kita daripada tiada kepada ada. Itu nombor satu, nikmat paling besar. Nikmat wujud. Kita ni ada di dunia ni. Itu nikmat yang besar tu. Yang kedua, nikmat telinga. Sebab tu didahulukan pendengaran daripada penglihatan. Sebab dikatakan ikut kajian kejadian kita ni, kita dapat telinga dulu sebelum mata. Mata lambat sikit, telinga dulu. Sebab tu dikatakan budak dalam perut mak tu, dalam perut baby, dalam perut ibu tu, dia boleh mendengar lah. Sebab tu ada yang pasang earphone di perut ibu, dengar Quran. Dia dah dapat mendengar.
Tapi mata belum lagi buka. Mata belum lagi. Bahkan mata ini bila keluar mai ke dunia pun dia belum nampak lagi. Baby ni keluar daripada perut mak dia walaupun dia celek. Dikatakan dia belum nampak lagi, belum pecah lagi cahaya masuk dalam mata dia. Sebab tu mata dia tidak respon kepada kita, dia tidak tengok kita tu waktu dia keluar daripada perut ibu awal-awal keluar tu. Sebab dia belum nampak lagi, dia hanya dengar. Sebab tu disuruh kita qamat, kita azan. Sebab telinga sudah berfungsi, mata belum lagi. Sebab tu Allah dahulukan wa ja'ala lakumus sam'a. Dia menciptakan pendengaran. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kita manfaatkan pendengaran kita ini dengan mendengar kalam Allah. Dengan demikian, bila kita banyak dengar kalam Allah, kalam-kalam Rasul, kalam-kalam daripada alim ulama, menjadikan kita hidup hati kita. Tujuan dia menyebutkan balik jasa budi dia itu kepada kita adalah tidak lain tidak bukan supaya kita ini hamba-hamba dia kembali patuh, taat, sedar diri kepada segala kurniaan Allah yang hebat itu. Lalu lantas kita pun tuan-tuan semakin bersyukur. Sebab nak capai syukur ni pun bukan satu yang mudah. Kerana syukur ini daripada hati yang hidup. Kalau hati kita mati, kita tak mampu nak bersyukur. Sebab itulah Allah sebut, apabila tak guna tiga-tiga yang Allah bagi, telinga, mata dan hati, maka kamu akan jadi orang yang tidak bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau kita dapat manfaatkan mata telinga kita, kita akan jadi orang yang bersyukur. Kerana daripada mata telinga masuk hidayah. Punca-punca asbab untuk kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan mata, dengan telinga. Telinga dulu, lepas tu mata. Telinga kita dengar nasihat, kita dengar majlis ilmu, dia akan masuk dalam hati kita kesedaran, masuk dalam hati kita keinsafan, masuk dalam hati kita ke penyesalan. Last sekali, dia akan membawa kepada perubahan. Jadi turning point untuk kita menjadi baik, untuk kita berubah menjadi lebih soleh. Daripada mana? Daripada pendengaran. Sebab itu bukan senang nak mencapai tahap hamba yang bersyukur kalau tidak menggunakan fungsi telinga, fungsi mata, fungsi hati yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu pada jalan yang dia redha, pada jalan yang dia suruh, pada jalan yang dia ciptakan, pada jalan tujuan dia ciptakan untuk kita perkara itu, insya-Allah. Jadi pada pertemuan kita tengah hari ini, kita nak merenung satu daripada peninggalan ilmu daripada ulama tasawuf dunia, iaitu almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tentang takwa, yang mana kita duk bincang selalu pada pertemuan kita hari Jumaat. Takwa, takut tapi rindu. Takwa yang kita duk bincang sampai dah penghujung kitab, dah habis dah, menceritakan kepada kita satu demi satu ciri-ciri untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Kerana takwa inilah sebaik-baik bekalan. Takwa inilah yang Tuhan suruh kita capai supaya kita selamat dunia dan akhirat. Takwa inilah yang dipesan saban minggu dalam khutbah. Apa dia benda takwa ni? Jom kita huraikan tuan-tuan panjang lebar dalam setiap pertemuan kita setiap hari Jumaat. Maka salah satu daripada ciri orang bertakwa ialah menyesal. An-nadmu. An-nadmu tu yang kita duk sebut dalam zikir kita tu. Zikir apa?
تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Wanadimna tu makna menyesal. Wanadimna ala ma fa'alna. Dan kami menyesal atas apa yang telah kami lakukan. Kami menyesal di atas salah silap, di atas segala kesalahan kesilapan yang kami lakukan. Tu maksud dalam zikir kita tu. Tubna ilallah, kami balik, kami taubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah, kami balik padamu ya Allah. Raja' mana back to Allah, balik kepada Allah. Lepas tu wa nadimna ala ma fa'alna. Bisa tak tu dengar zikir munajat? Kita kadang kalau mai sembahyang tahajud dibuat di masjid secara berjamaah, qiyamul lail, Masjid Al-Falah kita ni. Dan antara zikir kita nak baca di dalam sembahyang tahajud kita tu, zikir ni lah. Supaya pakat-pakat mengaku, mengiktiraf. Sebab yang kata menyesal ni, penyesalan itu, apa maksud dia? Dr. Yusuf Al-Qadhawi kata, min mazahirin nadmi, dan di antara tanda-tanda kita menyesal. Tanda-tanda kita ni hamba Allah yang menyesal, yang betul-betul insaf lah masa menyesal ni, di atas salah silap kita. Apa dia? Nombor 1, al-i'tiraf bizzambi, mengaku salah, mengaku silap. Orang yang tanda dia ni menyesal, dia mengaku silap, mengaku salah. Kalau dia seorang yang belum lagi menyesal, dia tak mengaku, dia duk berdolak dalik, dia duk menafikan, kata dia tak salah. Dia duk kata, duk tegak benang yang basah, walaupun dia sebenarnya bersalah. Orang yang menyesal, dia mengaku dosa-dosa dia. Bahkan dia nak Allah Ta'ala, Nabi SAW jalankan hukum dunia kepada dia. Sebab tu zaman Nabi, orang yang betul-betul menyesal, dia pergi mengaku. Kalau dia pernah berzina, dia mengaku kat Nabi, suruh jalankan hudud. Sebab tu Ustaz sebut, dulu punya kisah bab zina tidak dibuktikan dengan pendakwaan, tapi berjalannya hukum kerana pengakuan. Pengakuan daripada si pesalah ni. Si pesalah mengaku salah. Pasal apa dia mengaku salah? Padahal benda tu sembunyi. Kerana dia rasa takut kepada Allah, tak mau lepas, tak mau diseksa di sana. Biar dijalankan hukuman Allah di sini, supaya di akhirat dia terlepas daripada siksaan api neraka. Inilah maksudnya, an-nadmu itu ada tanda je. Nombor 1, Dr. Yusuf Qadhawi kata, tanda seseorang itu dia menyesal ialah apabila dia mengaku salah silap dia. Apabila dia mengiktiraf bizzambi, dosa-dosa dia. Bahkan bukan sekadar dia mengaku dosa dia di depan Allah, bahkan dia mengaku salah silap dia di mahkamah, di depan hakim Rasulullah sebagai ketua hakim. Dan dia minta Rasulullah jalankan hukuman hudud kepada dia. Rasulullah suruh dia balik dulu. Dia mai pula. Lepas dia balik, dia mai pula. Rasulullah suruh balik lagi. Dia mai pula. Tak boleh duduk. Ini orang yang betul-betul menyesal. Kalau takat menyesal, taubat garam belacan tu tak jadi. Orang yang betul-betul taubat, yang betul dia tak boleh duduk, dia mesti mengaku kesilapan dia, kesalahan dia, di depan Allah dan di depan manusia. Dia sanggup minta maaf
Dia sanggup minta ampun. Kita tengok seorang wanita yang wataknya kurang baik di peringkat awal, iaitu Zulaikha bini Aziz, Imra'atu Aziz, isteri Aziz di zaman Nabi Yusuf. Dia peringkat awal dia penggoda. Tetapi di peringkat ujung hidup dia bertaubat. Dan di antara taubat yang dia buat, dia mengaku dia yang goda Nabi Yusuf. Dia buat isytiharan di dalam istana. Dia panggil semua rakyat, hari ini nak buat satu pengumuman, al-ana hashasal haqq. Hari ini aku nak nyatakan kebenaran. Apa dia kebenarannya? Ana rawattuhu anni. Akulah yang menggoda Yusuf untuk tunduk padaku. Innahu laminas sadiqin. Yusuf tu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Tuan-tuan, ni bila kata menyesal tu, walaupun dia sudah tua lama, tapi dia duduk, dia mengenangkan salah silap dia dengan manusia ni. Dia buat naya kepada Nabi Yusuf, menjatuhkan reputasi, nama baik Nabi Yusuf. Berpuluh tahun orang duk hina Nabi Yusuf. Orang kata Nabi Yusuf nak buat jahat. Kerana dia lah fitnah. Tapi dia bangkit sebagai punca pencetus kepada fitnah. Dia juga menjadi pemutus kepada fitnah. Iaitu dia sendiri buat pengumuman. Dia kata, akulah yang menggoda Yusuf. Yusuf tak ada goda aku pun. Aku yang goda dia. 7 pintu dia bubuh sel, dia bubuh kunci. Begitu comfortable untuk nak buat kerja tu. 7 lapis istana dia ditutup, dikunci. Dan hanya dia dengan Yusuf saja. Tapi Yusuf takut kepada Allah, tak jadi. Lari buka pintu, satu demi satu. Dia kejar, tarik baju Yusuf, terkoyak sebelah belakang. Dan sampai pintu yang ke-7, buka-buka, tengok laki dia, Aziz, berdiri di depan pintu. Dan dia menangis. Dia kata Yusuf nak buat jahat kepada dia. Padahal dia yang goda Yusuf. Maka Aziz ambil tindakan. Hang nak kacau mak angkat hang, aku belah hang, hampir buat jahat. Tuba yang diberi, susu yang diberi, tuba yang dibalas. Maka Yusuf kata, nak buat macam mana? Masuk penjara pun tak apalah. Janji aku tak kena godaan-godaan seterusnya. Maka dia pilih masuk penjara. Walaupun dia betul, dia menang bicara. Sebab di antara yang sebut bahawa koyak sebelah belakang, perempuan tu yang salah. Kalau koyak sebelah depan baju, laki tu yang salah, perempuan tu yang betul. Ni ada seorang bijak dalam istana tu yang bagi poin kepada raja untuk jatuh hukum. Tapi raja ni sayang kat bini, dia bela bini dia tak bela Yusuf. Maka tuan-tuan, tapi last kali bila suami dia meninggal, Aziz meninggal, dia pun dah tua dah. Dia menyesal. Tu yang kata menyesal tu. Bila menyesal tak cukup dengan menyesal itu saja. Mesti kena perbetul balik apa yang hang telah buat kepada Yusuf. Dia lantas dengan menyesal itulah dia memberanikan diri untuk menyatakan kebenaran. Satu hari daripada hari, dia buat pengumuman penting, pengisytiharan bahawasanya akulah yang goda Yusuf untuk tunduk padaku. Bukan Yusuf yang kacau, yang menggoda aku. Allah. Tu Allah nak bagi tahu kat kita. Kalau betul-betul taubat macam tu lah. Tak boleh duduk di rumah kalau hang dah jatuh maruah orang. Hang dah hina dia. Hang dah fitnah dia. Lepas tu duduk di rumah minta ampun. Tak boleh. Kena tampil. Membetulkan balik. Menjadi pemutus kepada fitnah. Hampa jangan duk kata apa dah kat dia. Aku yang salah, bukan dia. Tu baru betul-betul. Itu mazahir an-nadmu.
dipanggil sebagai tanda-tanda kita menyesal. Di situ kita lihat. Dengan segenap kesungguhan, kita kena kembalikan hak orang yang kita fitnah. Tak boleh astaghfirullahalazim di atas tikar sejadah saja. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tak boleh. Kalau dalam bab sangkut dengan manusia, kita kena menjelaskan balik benda hak kita buat jahat tu. Hak benda kita buat zalim tu, kita kena jelaskan balik. Itu nombor satu. Tanda kita menyesal. Nombor dua, adamul firar minal mas'uliyah. Tanda kita menyesal juga, kita tidak lari daripada tanggungjawab kita. Tanda kita menyesal, maknanya kalau kita kena buat taat semayang, tetap kena semayang. Tak boleh kata, oh menyesal tak mau semayang, duk malas juga. Tak boleh. Tanda kita menyesal, kita tidak boleh lari daripada segala kewajipan-kewajipan yang Allah wajib kat kita. Benda hak kita kena buat, buat. Hak benda kita kena tinggal, tinggal. Itu petanda orang menyesal betul. Kalau dia kata dia menyesal, tapi dia lari daripada tanggungjawab, dia malas beribadat, dia malas untuk tinggal maksiat, menyesal apa macam tu? Orang menyesal ni, dia tidak lari daripada tanggungjawab dia, kewajipan dia. Nah, dia buat segala kewajipan dan tanggungjawab yang dia dibebankan, dipertanggungjawabkan, sama ada tanggungjawab itu daripada Allah Ta'ala yang mesti dia tunaikan, ataupun tanggungjawab itu sesama dengan makhluk, seperti tanggungjawab kepada anak, isteri, kepada jawatan-jawatan yang dijawat olehnya, yang dipegang olehnya. Maka dia kena, kalau betul-betul menyesal, dia kena melaksanakan dengan baik segala tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Sebab ada orang menyesal tapi tak jalan tanggungjawab dengan baik, dosa balik. Jadi kutip dosa balik. Jadi duk menambah dosa balik. Menyesal apa lagu tu? Tak menyesal. Dan yang ketiga, tanda orang yang menyesal ialah talabus safh wal maghfirah anhu minallahi ta'ala. Minta maaf, minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan manusia, minta ampun dengan Allah di atas segala kesilapan yang dia telah lakukan. Ini tanda-tanda orang yang menyesal. So Imam Yusuf Al-Qaradawi meletakkan 3 tanda aja. 3 mazahir. Mazahir ni mana? Tanda-tanda lah. Zahir dia nak tengok seorang tu menyesal ataupun tidak, kita tengok pada zahir. 3 zahir dia. 3 tanda dia yang mesti ada pada seseorang yang dikatakan sebagai menyesal itu, insya-Allah. Jadi dekat itulah kita punya tazkirah. Jadi kita tutup dengan kita sama-sama zikir sikitlah. Zikir itu yang kita sebut tadi itu mudah-mudahan lebih meresap dan masuk dalam hati perut kita. Maksud apa yang kita sebutkan itu, iaitu apa dia? Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.